Bab 5, gerak balas dalam tumbuhan. Jadi kita akan cuba fahamkan gerak balas. Yang selalunya gerak balas ni dia ada terhadap rangsangan lah. Okey, terhadap rangsangan. Dan kita ada gerak balas tumbuhan. Kemudian kita ada fitohormon. Okey. Jadi kita ada dua ni sajalah pembahagian dia dalam bab ni, iaitu melibatkan gerak balas dan fitohormon. Jadi kita pergi dulu kepada gerak balas tumbuhan ni. Gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Jika ada rangsangan, maka dia akan ada gerak balas terhadap rangsangan tu. Jadi sama jugalah macam manusia. Jadi bila ada rangsangan di sekeliling, dan kita akan cuba bergerak balas terhadap rangsangan tu. Sama ada kita akan menghampiri rangsangan tu atau menjauh rangsangan tu. Itu adalah gerak balas yang paling mudah sekali. Okay, yang paling mudah sekali. Dan dia ada juga jenis-jenis gerak balas yang agak complicated ya, terutama sekali bagi manusia. Kenapa ada gerak balas? Kenapa gerak balas ni penting? Adalah untuk kemandirian spesies. Okay, untuk kemandirian. Apa maksud kemandirian spesies ni? Mandiri ini maksudnya apa? Dia dapat hidup tanpa bantuan sesiapa dan teruskan kehidupan dia sehinggalah dia boleh ada anak dia sendiri, generasi yang seterusnya bagi diri dia. Okey, jadi tak perlu orang nak pergi bagi baja dekat dia ke, orang nak pergi tutup kat dia ke, orang nak pergi lindungkan dia ke. Jadi dia boleh hidup sendiri, berdiri sendiri, membesar dengan sendirinya dan teruskan kehidupannya dari tahun ke tahun. Dia mandiri. Okay? Macam kita ni bila dah dewasa, sepatutnya kita dah mandiri. Kita boleh berpijak atas kaki kita sendiri. Kita boleh buat apa yang kita nak buat. Kita tak perlu lagi nak minta pandangan sesiapa. Dan kita tahu baik buruk dalam kehidupan kita. Kita mandiri. Lainlah kalau kita masih lagi remaja atau kanak-kanak, kita terpaksa kena bergantung dengan ibu ayah kita untuk decide, untuk beri keputusan apa yang sepatutnya kita buat dalam kehidupan kita. Pagi kita nak bangun pukul apa, bila kita nak makan, baju kita nak kena basuh ke tak. Kita kena ikut apa yang mak ayah kita decide lah, ataupun orang yang lebih dewasa di kehidupan kita yang decide. Tapi bila kita dah mandiri, kita dah ada kerja kita sendiri, dan kita boleh fikir apa yang kita nak buat, kita nak pergi mana, kita dah mandiri. Sama juga macam tumbuhan-tumbuhan ni. Jadi dia untuk kemandirian spesies dia, untuk dia dapat hidup dan lahirkan generasi yang seterusnya. Jadi dia kena ada gerak balas terhadap rangsangan. Sama ada kalau rangsangan tu dia baik, dia akan menghampiri rangsangan tu. Kalau rangsangan tu tak baik, dia akan cuba menjauh daripada rangsangan tu. Jadi ini adalah satu penyesuaian diri apabila dia mengalami perubahan kepada persekitaran. Jadi kalau perubahan kepada persekitaran ni, sama ada dia memberi kesan yang baik atau kesan yang buruk. Jadi dia kena beradaptasi, kena menyesuaikan diri. Jadi di sini kita ada gerak balas tropisme. Satu lagi kita ada gerak balas nesti. Kita pergi dulu kepada gerak balas tropisme. Gerak balas tropisme ni adalah gerak balas pada bahagian tertentu tumbuhan seperti pucuk dan akar. Sekali lagi ya, gerak balas bagi bahagian tertentu tumbuhan seperti pucuk dan akar atau akar. Ciri dia adalah kekal, dipengaruhi oleh hormon. Jadi hormon yang akan mempengaruhi gerak balas ni. Perlahan dan tidak jelas. Jadi dia akan ambil masa sedikit lah. Arah bergantung kepada arah rangsangan. Jadi arah gerak balas ni adalah bergantung kepada arah rangsangan. Contohnya kalau ada rangsangan dari segi cahaya, cahaya merangsang tumbuhan tu, jadi dia akan ada gerak balas terhadap rangsangan, terhadap cahaya tu. Sama ada dia akan menghampiri cahaya tu atau menjauh daripada cahaya tu. Sebagai contoh, kalau bahagian pucuk, dia akan menghampiri cahaya tu lah, sebab dia nak dapatkan cahaya dalam keadaan yang maksimum. Kalau akar, dia akan menjauhi cahaya. Tropisme negatif kita panggil sebagai menjauh daripada rangsangan. Tropisme positif dia akan mendekat kepada rangsangan. Jadi kita ada tigmotropisme, kita ada geotropisme, kita ada hydrotropisme, kita ada fototropisme, kita ada chemotropisme. Semua sekali kita ada 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pergi dulu kepada tigmotropisme.
gerak balas pertumbuhan terhadap sentuhan. Jadi Y ini dia terhadap sentuhan. Positif, salur paut pada objek untuk sokongan. Jadi pertumbuhan tu dia akan bertumbuh, kemudian dia akan berpaut pada sokongan, pada objek untuk sokongan. Okey, dia positif. Tigmotropisme. Buku teks ni, buku surat apa ya? Sekejap ya, cikgu buka buku teks. Yang ni ada muka surat 99. Tigmotropisme. Padam lah pula. 99. Jadi kamu boleh tengok lah, ada contoh tigmotropisme dalam gambar tu. Dia berpaut, dia berpusing-pusing, berpintar-pintar pada pagar besi itu. Jadi kamu boleh tengok lah, itu adalah positif tigmotropisme. Kemudian kita ada geotropisme. Geotropisme adalah gerak balas pertumbuhan terhadap graviti. Okay, gerak balas pertumbuhan terhadap graviti. Jadi kalau pucuk ni negatif lah. Okay, sebab dia akan menjauh daripada graviti. Pucuk menjauh daripada graviti, sebab tu dia negatif. Kalau positif ni akar dia akan mendekat kepada graviti. Okey, nampak tak sini dia ada positif dekat rangsangan, jauh rangsangan dia adalah negatif. Kemudian kita ada hydrotropisme, gerak balas pertumbuhan terhadap air. Jadi yang positif ni adalah akar, negatif adalah pucuk lah. Hydro air kan. Kemudian fototropisme, gerak balas pertumbuhan terhadap cahaya. Jadi pucuk adalah positif, akar negatif. Kemudian kemotropisme, gerak balas pertumbuhan terhadap kimia. Jadi positifnya akar terhadap mineral. Akar tu akan pergi mencari mineral. Kalau ada mineral di situ, dia akan bertumbuh dan terus menghampiri mineral tu untuk dia ambil mineral yang ada di tempat tanah tu. Tapi kalau di tempat tu ada racun, dia akan cuba menjauh. Dia tak nak tumbuhan tu, akar dia tu, racun tu akan masuk dan akan memusnahkan sel-sel yang ada. Jadi itu adalah kemotropisme. Seterusnya kita ada gerak balas nesti. Jadi gerak balas, ciri dia bukan semua gerak balas pertumbuhan. Jadi yang atas ni dia banyaknya adalah gerak balas pertumbuhan. Sama ada dia nak dapatkan sokongan, sama ada dia melibatkan graviti, sama ada melibatkan air, nak dapatkan air, sama ada melibatkan cahaya, ataupun sama ada melibatkan bahan kimia. Jadi yang semua-semua ni dia melibatkan pertumbuhan. Tapi yang satu lagi ni dia bukan melibatkan pertumbuhan, dan dia dalam keadaan cepat dan jelas gerak balas dia. Jadi contoh, seolah-olah kalau kita pegang tumbuhan tu, dia ada gerak balas terhadap kita punya sentuhan tu. Seolah-olah macam dia takut dengan kita, ataupun dia nak menjauh daripada kita. Seolah-olah macam kita ni akan merosak ataupun membahayakan dia. Dia adalah untuk menyelamatkan diri. Okey, kita ada contoh di sini: fotonesti, sismonesti, niktinesti, termonesti, tigmonesti. Jadi ada 2, 4, 5 di situ. Contoh fotonesti ni kalau pak bunga cahaya. Jadi bunga ros ni, jadi bila dia dapat cahaya, dia akan berkembang. Yang ni daripada muka surat, kejap ya, muka surat 101. Okey, jadi kalau kamu nampak situ, bunga ros akan berkembang apabila menerima cahaya matahari maksimum. Jadi dia akan mengucup pada waktu malam. Ini untuk bunga ros. Kemudian sismonesti dapat lihat pada daun, stigma dan stamen, disebabkan rangsangan mekanikal, kejutan, sentuhan, tiupan, angin, hujan. Okey, jadi ini contohnya adalah pokok semalu. Okey, jadi kalau ada sentuhan pada daun dia ke, pada stigma dia ke, pada stamen dia ke, pada mana-mana struktur dia ke, jadi dia akan mengucup. Okey, dia akan mengucup. Dia akan ada pergerakan dia. Sebagai contoh pokok semalu ni lah. Jadi dia akan ada kejutan, sentuhan, tiupan, angin, hujan. Okey, seterusnya kita ada niktinesti, gerak balas ritma sikardian, tumbuhan keadaan gelap. Okey, tumbuhan keadaan gelap.
Jadi biasanya daun pokok kacang seperti pokok petai belalang menguncup pada waktu malam dan kembali buka pada waktu siang. Jadi maksudnya bila dalam keadaan gelap, dia akan tertutup. Okey, dia akan tertutup. Pada waktu siang ada cahaya matahari ni, dia akan terbuka. Okey, kuncup pada waktu malam dan buka pada waktu siang. Itu kita panggil sebagai gerak balas ritma circadian terhadap kegelapan. Susah cikgu. Kemudian kita ada termonesti, gerak balas tumbuhan terhadap suhu. Termo kan, termometer terhadap suhu. Bunga tulip kembang mekar bila suhu naik dan sebaliknya. Jadi kalau suhu turun tu dia akan menguncup lah. Seterusnya kita ada tigmonesti, gerak balas tumbuhan terhadap getaran. Contohnya kita ada tumbuhan karnivor, perangkap lalat Venus. Jadi dia akan tutup apabila lalat tu masuk ke dalam perangkap sebab ada gegaran di situ. Dia akan tutup. Jadi ini gerak balas nesti ni, apa beza dia dengan gerak balas tropisme? Melibatkan pertumbuhan. Satu melibatkan pertumbuhan, satu lagi tak melibatkan pertumbuhan. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah. Dan kalau kamu ada masa, kamu boleh baca dalam buku teks tu, dia agak menarik dengan gambar-gambar dia itulah ya. Cikgu nak lukis agak susah lah ya. Okay, next kita ada fitohormon. Kita ada fitohormon, iaitu fitohormon ni adalah hormon tumbuhan, bahan kimia untuk rangsang selaras gerak balas tumbuhan. Sekali lagi ya, hormon tumbuhan, fitohormon ni adalah hormon tumbuhan, bahan kimia. Hormon tumbuhan ni adalah bahan kimia untuk rangsang selaras gerak balas tumbuhan. Jadi pastinya dia memerlukan rangsangan. Jadi dalam kepekatan yang sangat rendah pun dia dapat memberi kesan kepada tumbuhan tu. Tambahlah lagi kalau kepekatan dia tinggi kan, lagilah dia memberi rangsangan kepada tumbuhan tu. Tapi dia ikut keadaan juga. Bukan semua keadaan dia memerlukan hormon yang tinggi. Sebagai contoh manusia, kalau penghasilan hormon tumbesaran terlalu banyak, dia akan menyebabkan gigantism, kegergasian. Jadi tak boleh juga. Dia kena pada kadar yang bersesuaian. Okey, pada kadar yang bersesuaian. Ada hormon tu dihasilkan dalam kadar yang sangat sedikit saja dah cukup. Hormon disintesis di dalam organ tumbuhan tertentu dan diangkut melalui floem. Jadi floem ni akan angkut hormon. Jadi bab sebelum ni kita belajar tentang pengangkutan dalam tumbuhan yang melibatkan translokasi, kemudian kita ada pergerakan air. Ya, yang ada perisikel, endodermis, epidermis, semua itulah. Kita pergi pada fitohormon yang pertama. Antara yang sangat-sangat penting adalah oksin. Jadi oksin ni berfungsi dalam fototropisme dan geotropisme. Galak perkembangan kedominan apex pucuk dan akar. Jadi dia untuk perkembangan, pertumbuhan pucuk dan akar. Jadi pucuk tu akan terus naik ke atas menghampiri cahaya matahari. Jadi kalau cahaya matahari ke kiri, pucuk tu akan bergerak ke kiri. Kalau cahaya matahari kanan, dia akan bergerak ke kanan. Dia menghampiri cahaya matahari supaya tumbuhan tu dapat cahaya matahari pada kadar yang maksimum. Sama juga akar. Akar akan dia turun ke bawah, menghampiri, menembusi tanah. Dia tak boleh naik ke atas, tak boleh dia naik ke udara. Sebab dekat udara tu mana ada nutrien. Nak tak nak dia kena menembusi tanah. Kemudian di dalam tanah tu baru dia dapat serap semua nutrien yang sepatutnya dia ambil untuk keperluan harian dia. Jadi dia akan rangsang pertumbuhan, pemanjangan siar akar dan pucuk, percambahan akar, adventitious, keratan batang. Jadi akar ni kadang-kadang dia boleh kita rangsang dia. Okey, keluar daripada keratan batang. Sebagai contoh, kalau mak kita kan, dia nak tanam satu-satu pokok tu, pokok bunga rose ke kan. Jadi dia ambil, potong semua daun-daun, dia ambil batang saja, kemudian dia tanam. Jadi dekat situ dia akan ada pertumbuhan akar disebabkan oleh rangsangan daripada oksin. Pokok mulberry pun sama. Jadi dia ada jenis-jenis pokok tu, kita boleh guna batang dia saja untuk kita tumbuh pokok yang baru. Jadi pada kita tanam dia tu, dia akan keluar akar-akar pada batang dia.
Seterusnya, pembahagian sel kambium. Jadi dia akan rangsang pembahagian sel kambium untuk pertumbuhan sekunder. Ingat lagi tak, sel kambium ni, kambium vaskular ni, dia akan mengalami pembahagian sel, akan membentuk xilem sekunder dengan phloem sekunder. Di mana xilem sekunder tu akan menolak xilem primer ke empulur. Manakala yang phloem sekunder tu akan menolak phloem primer tu ke arah epidermis. Ini cikgu dah terang bab yang sebelum ni lah. Kalau oksin ni juga, dia dapat merencat keguguran buah dan daun muda. Dan dia juga rencat. Rencat ni dia macam seolah-olah halang lah. Merencatkan kita untuk pergi ke tempat tu. Seolah-olah macam tu lah. Pengeluaran tunas sisi. Seterusnya, dia juga digunakan dalam pertanian. Ni cikgu skip ya. Ni muka surat 103. Lepas tu cikgu terus pergi kepada fungsi dalam pertanian. Ni muka surat 107. Sebab nak kumpulkan sekali semua tentang oksin dalam satu bahagian sahaja. Kalau tidak, nanti kalau ikut yang ini, dia asing-asing. Fungsi fitohormon satu, kemudian fungsi dalam pertanian satu. Jadi cikgu tak nak macam tu, cikgu buat sekali semua. Supaya nanti bila cikgu nak terang, cikgu terang tentang oksin sahaja. Jadi untuk pertanian ni, dia akan galak tanaman bertumbuh. Jadi di sini melalui keratan batang, rangsang perkembangan akar. Dia akan rangsang perkembangan akar. Jadi daripada keratan batang tu, dia ada cerita kat atas ni. Kemudian ada partenokarpi. Jadi bila kita gunakan oksin dalam pertanian ni, kita sembuh daripada buah ke, jadi buah tu akan membesar tanpa biji. Jadi buah, contohnya macam buah buah jambu ke kan, kita makan-makan tengok tak ada biji. Yang kemungkinan lah, cikgu tak tahulah ya, pertanian ni mungkin dia sembuh dengan oksin ni yang menyebabkan partenokarpi. Oksin ni juga digunakan sebagai racun rumpai. Jadi dia bagus untuk membunuh rumpai ni. Dia akan lambatkan pertunasan ubi kentang. Kenapa pertunasan ubi kentang ni nak dilambatkan? Supaya dapatlah kita ekspor dan import. Contohnya dalam masa seminggu dia akan berlaku pertunasan. Kita pergi dekat kedai tengok ubi tu dah bertunas, dah keluar pokok, dah keluar daun, dah keluar akar. Kita nak beli ke tak? Tentulah kita tak nak beli. Sebab dia dah bertunas, dia tak dalam keadaan yang kita nak masak, kita nak buang kulit kan. Jadi kita gunakan oksin ni untuk lambatkan pertunasan ubi kentang. Kemudian juga digunakan untuk menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang rendah dan rimbun. Jadi kita gunakan dia untuk hasilkan tumbuhan yang rendah dan rimbun, oksin. Kemudian oksin ni dia ada gerak balas dia, gerak balas fototropisme. Gerak balas fototropisme ni melibatkan hujung pucuk yang bergantung kepada arah rangsangan cahaya. Okey, hujung pucuk yang bergantung kepada arah rangsangan cahaya. Kemudian cahaya tu sendiri, kalau semua arah, kalau cahaya tu ada dalam keadaan semua arah, tumbuhan akan tumbuh secara tegak. Okey. Jadi tropotropisme ni, kalau ada oksin ni yang akan menyebabkan gerak balas terhadap fototropisme ni. Kalau cahaya tu semua arah, tumbuhan akan tumbuh tegak. Kalau satu arah sahaja, oksin akan menjauh cahaya. Jadi bila satu arah je, oksin tu akan menjauh cahaya, tumbuhan tu akan jadi bengkok. Tumbuhan tu akan jadi bengkok. Okey. Kalau teduh, oksin akan tinggi, akan ada bengkokkan ke arah cahaya. Okey. Jadi kalau kawasan teduh, dia akan bengkokkan ke arah cahaya. Jadi tengoklah keadaan arah cahaya tu macam mana. Kemudian geotropisme pula, dia adalah positif bagi akar. Nanti kita tengoklah yang macam mana ni. Okey, kita tengok sikit rangsangan dan perencatan ni, fungsi oksin pada akar dan pucuk. Jadi kalau kamu tengok di sini, ni adalah kepekatan oksin. Jadi maksudnya kalau dia bergerak daripada kiri ke kanan ni, oksin akan semakin pekat. Kalau dia bergerak dari kiri ke kanan, oksin akan semakin pekat. Sekali lagi, kalau dia bergerak dari kiri ke kanan ni, dia akan semakin pekat. Jadi bila dia semakin pekat, kamu nampak dia akan meningkat dia punya rangsangan pada pertumbuhan. Okey, pada akar, ni akar.
Tapi bila dia semakin meningkat, semakin meninggi kandungan kepekatan oksin ni, akar tu terencat, dia tak nak bertumbuh. Jadi maksudnya pada keadaan dia sedikit sahaja, dia dah cukup untuk merangsang akar tu untuk bertumbuh. Okey, dia merangsang akar tu untuk bertumbuh. Kuantiti yang sedikit. Sebab tu dikatakan akar oksin tinggi akan rencatkan pemanjangan. Dia cukup sahaja kalau dia sedikit dah boleh untuk dia merangsang dia untuk pemanjangan. Dia lain dengan pucuk. Pucuk ni semakin dia tinggi kepekatan, dia akan rangsang pemanjangan. Tapi tak boleh terlampau banyak. Oksin tak boleh terlampau banyak, dia juga akan merencatkan pemanjangan. Tapi kalau nak ikutkan antara bandingan antara akar dan pucuk ni, pucuk oksin tinggi akan rangsang pemanjangan. Jadi cikgu harap kamu boleh fahamlah tentang graf ni. Sebab graf ni ada dalam buku teks, nak tak nak kamu kena cuba fahamkan. Setiap graf yang ada dalam buku teks, dia sangat-sangat penting. Sebab tendensi dia, kebarangkalian dia untuk ditanya untuk soalan objektif sangat-sangat tinggi. Sebab apa? Sebab dia nak tengok kamu faham ke tak graf tu. Okey, sekarang ni kita pergi pada eksperimen ni. Eksperimen yang dibuat untuk mengkaji tindak balas oksin ni. Kamu boleh lihat pada muka surat 105. Okey, ini cahaya matahari. Cahaya matahari lah akan keluar. Dan oksin ni kamu kena ingat dia akan menjauh. Kan? Dia akan menjauh daripada cahaya matahari. Jadi maksudnya kalau cahaya matahari keluar kat sini, oksin pada permulaannya dia mungkin ada secara rawak pada atas hujung koleoptil. Yang ni kita panggil hujung koleoptil lah. Ataupun di bahagian hujung pucuk tu. Bolehlah mana-mana ya. Tapi bila kemudian cahaya matahari ke arah sini, dia akan menjauh cahaya matahari. Jadi bila dia menjauh daripada cahaya matahari, dia akan banyak kat sebelah sini. Jadi bila dia banyak dekat sebelah sini, kat sebelah sini akan aktif berlaku mitosis. Jadi bila dia aktif berlaku mitosis, bila berlaku pemanjangan, dia akan bengkok ke arah sini. Sebab sini banyak berlaku mitosis. Sebab tu kita nampak nanti pucuk tu seolah-olah dia menghampiri cahaya matahari. Padahal sebenarnya oksin tu dia menjauh daripada cahaya matahari. Tapi tempat yang dia menjauh cahaya matahari itu akan lebih banyak proses mitosis. Seolah-olah nanti dia akan membengkok ke arah cahaya matahari. Boleh nak? Cikgu ulang sekali lagi lah. Ingat oksin dia akan menjauh daripada cahaya matahari. Dia akan duduk pada bahagian di sebalik tu. Jadi bahagian di sebalik ni akan aktif berlaku mitosis. Dia akan ada sel-sel yang baru, sel-sel yang lebih banyak, dan pucuk ni seolah-olah akan membengkok ke arah cahaya matahari. Sebab di kawasan sini adalah lebih banyak proses mitosis. Jadi kalau dalam keadaan kawalan, matahari di sini, dia akan membengkok ke arah matahari. Ini yang bawah ni lah. Okey. Kalau kita potong koleoptil ni, ada pertumbuhan ke tiada? Tiada pertumbuhan koleoptil. Kamu boleh lihat pada muka surat 105 ya. Okey, dia tiada pertumbuhan sebab kita potong koleoptil. Satu lagi, kita tutup koleoptil dengan penutup legap. Pada bahagian pucuk ni kita tutup dengan penutup legap. Jadi maksudnya cahaya matahari tak akan mempengaruhi tempat oksin tu nak berada. Jadi oksin tu dia boleh berada pada semua tempat. Jadi dia akan terus naik tegak. Sebab cahaya matahari tak mempengaruhi dia. Okey, sebab apa? Ada objek legap yang akan melindungi oksin tu daripada menjauhi cahaya matahari. Kemudian kita ada penutup lut sinar. Tak kira lah nama penutup lut sinar, cahaya matahari arah sini. Jadi dia akan lari pada kawasan di sebalik itu dan dia akan membengkok ke arah cahaya matahari. Kemudian ditutup tapak hujung koleoptil. Tapak hujung koleoptil bukan tempat oksin. Oksin ni berada banyak pada hujung koleoptil. Jadi dia tetap akan bengkok. Sebab apa? Oksin ni akan menjauh daripada cahaya matahari dan dia akan membengkok ke arah cahaya matahari. Dekat tapak ni dia tidak ada oksin. Kalau ada pun mungkin tak banyak. Sama juga penutup agar blok ni. Okey. Penutup agar blok ni dia
tak dapat nak hujung koloptil diasingkan oleh blok agar. Jadi dia tetap akan membengkok ke arah cahaya. Yang last kali ini diasing oleh mika. Diasing oleh mika, tiada pertumbuhan bagi koloptil. Okey, jadi maksudnya oksin tu tak dipengaruhi oleh cahaya. Oksin tu tak dipengaruhi oleh cahaya. Ini yang cikgu cuba terangkan lah. Cikgu harap kamu boleh faham. Jadi untuk bahagian pucuk ni, pucuk oksin tinggi. Jadi bila oksin tinggi, dia akan naik ke atas lah, dia bengkok ke atas. Sebab apa? Sebab dia fototropisme positif. Kemudian bahagian hujung akar, tinggi oksin akan rencatkan pemanjangan sel. Jadi bila dia rencat pemanjangan sel, dia akan bengkok ke bawah. Okey, jadi bila dia terencat pemanjangan sel, dia akan bengkok ke bawah. Yang ni kamu boleh lihat muka surat 106. Okey, 106 di akar, kepekatan oksin yang lebih tinggi di bahagian bawah akan merencak pemanjangan sel akar dan menyebabkan akar bengkok ke bawah. Jadi bila oksin tu tinggi dekat bahagian akar, menyebabkan akar tu bengkok ke bawah. Ya, jadi dia bengkok ke bawah, satu lagi dia bengkok ke atas. Seterusnya kita pergi pada hormon, fitohormon yang lain. Kita ada gibberellin, sitokinin, asid absisik dengan etilina. Gibberellin galak pembahagian pemanjangan sel batang. Dia juga rangsang perkembangan daun, bunga, buah, percambahan biji benih. Gibberellin juga dia akan menyebabkan pertumbuhan batang berbunga bagi tumbuhan kedir. Dia ada batang yang berbunga, rencat akar daripada berkembang. Gibberellin fungsi dia dalam pertanian adalah rawat tumbuhan kedir disebabkan mutasi ke ketinggian yang normal. Okey, dia akan rawat tumbuhan yang kedir. Mungkin disebabkan oleh mutasi ke ketinggian normal. Jadi tumbuhan yang mutasi ini harga dia selalunya mahal ya. Tambah-tambah tumbuhan-tumbuhan hiasan. Jadi kadang-kadang sampai beribu harga dia kalau tumbuhan tu boleh dikategorikan sebagai mutasi. Jadi untunglah siapa-siapa yang menjual tumbuhan yang mutasi ini. Contoh lagi lain, gibberellin juga digunakan untuk hasil buah anggur yang lebih besar. Galak biji benih bercambah pada suhu rendah, kurang cahaya. Contohnya ada pokok salad, oat dan tembakau. Ada betul ke ni? Sebab apa? Oksin. Kan oksin gibberellin. Okey, betul. Menggalakkan pencambahan biji benih tanaman seperti salad, oat, tembakau pada keadaan suhu rendah atau kekurangan cahaya. Yang ini muka surat 107. Okey, muka surat 107. Kemudian kita ada sitokinin. Sitokinin akan rangsang pembahagian pemanjangan sel batang dengan hadirnya oksin. Jadi dia bekerjasama dengan oksin untuk rangsang pembahagian pemanjangan sel batang. Seterusnya untuk percambahan biji benih. Dia tumbuh dia punya tunas lah untuk bahagian akar dan pucuk. Pertumbuhan tunas sisi. Tunas sisi ni tunas sisi-sisi pokok tu lah ya. Pokok tak semestinya dia tumbuh dekat bahagian pucuk sahaja. Kadang sisi pun dia boleh bertunas juga. Rencat perkembangan kedominan apex. Jadi kedominan apex ni adalah bahagian pucuk dan akar lah. Dia boleh rencatkan perkembangan. Lambatkan daun menua. Jadi untuk pertanian, dia rangsang pembahagian pembezaan sel dalam teknik tisu culture atau kultur tisu. Digunakan bersama oksin untuk rangsang organ tumbuhan terbentuk, terutama sekali bahagian akar dan batang. Jadi dia guna dalam teknik kultur tisu ni untuk hasilkan klon ataupun hasilkan sel-sel anak yang sama dengan dia punya induk. Tak ada beza. Jadi kita boleh dapatlah tumbuhan-tumbuhan berkualiti yang kita ambil mana-mana bahagian pada tumbuhan induk. Mungkin kita ambil pada bahagian daun ke, bahagian akar ke, bahagian batang ke. Kemudian kita akan lambatkan penuaan daun pokok bunga yang baru dipotong. Okey, lambatkan penuaan daun pokok bunga yang baru dipotong. Kemudian kita ada asid absisik, rencatkan pertumbuhan
tumbuhan, pertumbuhan tunas, percambahan biji benih. Jadi asid absisik, hormon yang seterusnya, fitohormon, dirancangkan pertumbuhan tumbuhan, pertumbuhan tunas, percambahan biji benih. Dia akan rangsang gugur buah, gugur bahagian daun atau bunga yang matang. Jadi asid absisik. Okey. Dia galakkan kedormanan biji benih, penutupan liang stoma semasa musim kemarau. Kedormanan biji benih ni dia dapat kekal lah, walaupun cuaca tak apa nak elok, keadaan tak apa nak bagus, dia dapat kekal macam tu. Jadi bila keadaan dah elok, dah ada air, barulah dia bercambah. Kemudian pertanian ni perencatan percambahan pertumbuhan. Dia rencatkan percambahan pertumbuhan. Jadi kemungkinan biji benih itu nak disimpan, tak nak dia bercambah. Kalau bercambah nanti dah tak boleh nak guna. Bukan semua benda dia nak kena bagi bercambah ya. Kan biji benih ni kadang-kadang digunakan untuk masakan. Contohnya kacang soya ke, kacang hijau ke, kacang pea ke, macam-macam jenis kacang lah. Ataupun tumbuhan-tumbuhan tertentu ke yang dah ada biji benih dia tu, kita bukan nak dia bercambah. Kalau dia bercambah, maksudnya kita tak boleh nak jual lagi dah. Okey, jadi kita nak kena halang, kita rencatkan dia punya percambahan tu. Kemudian kita ada etilina. Etilina akan rangsang pemasakan buah. Jadi buah tu akan cepat masak. Kalau buah pisang warna hijau tu, kalau kita sembur dengan etilina, dia akan warna kuning. Dia akan masak lah. Kemudian dia akan menyebabkan penuaan pada tumbuhan, keguguran daun buah. Pertanian dia akan rangsang pemasakan buah cepat secara sekata, rangsang pembungaan serentak tumbuhan ladang. Sekejap cikgu nak check tengok untuk asid absisik ni. Asid absisik ni ada pada muka surat 103 penerangan dia. Untuk yang bahagian atas ni, dia akan rangsang gugur buah. Okey. Rangsang pengguguran buah, daun dan bunga yang matang. Betul lah. Cikgu pun tak pernah pastilah kenapa dia nak rangsang pengguguran buah ni. Jadi dengan adanya tu mungkin dia dapat gugurkan buah-buah yang mana mengganggu fungsi tumbuhan tu. Sebab apa? Pada satu tahap bila buah tu dah masak, dia kena gugur lah. Jadi dia tak boleh kekal duduk kat pokok tu. Okey, dia tak kekal duduk kat pokok tu. Apa lagi ya? Jadi ini bab kelima lah, gerak balas dalam tumbuhan. Nanti untuk video seterusnya kita akan masuk dalam pembiakan seks dalam tumbuhan. Pembiakan seks dalam tumbuhan.